Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Saya wakil UIAM nak mewawancara cikgu berkenaan dengan sebab cikgu sebagai pemimpin guru besar di sekolah ni kan. Jadi insya-Allah saya nak minta pendapat cikgu, pandangan cikgu tentang pengalaman cikgu menjadi pemimpin di sekolah Padang Pia tersebut. InsyaAllah. Jadi saya nak ajukan tu soalan pertama cikgu. InsyaAllah boleh. Okey. Jadi mula-mula berdasarkan pengetahuan cikgu, apakah misi dan visi sekolah cikgu? Untuk makluman Aziz, visi dan misi sekolah kita mengikut kepada apa yang telah digaris pandukan oleh pihak KPM. Iaitu visi yang kita ada ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik dan negara sejahtera. Dan misi kita ialah melestarikan sistem pendidikan yang bermutu untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Jadi itu adalah misi-misi dan kita selaras dengan apa yang ditetapkan oleh pihak KPM lah. Jadi apa-apa garis panduan misi dan visi sekolah tu harus diselaraskan dengan misi-visi KPM. Dia tak boleh lari. Kalau nak tambah sedikit, ubah sikit, tak apa. Tapi tetap masih berlandaskan pada KPM. Jadi saya ajukan soalan kedua itu. Apakah aktiviti yang telah dilakukan oleh sekolah ataupun aktiviti yang cikgu sepanjang pengalaman cikgu menjadi guru besar, apakah aktiviti yang telah cikgu anjurkan di sekolah? Dan saya ingin tanya pencapaian yang pernah cikgu capai paling tinggi. Berkaitan dengan aktiviti ni, dia banyak. Secara meluasnya, dia ada bidang kurikulum, ada HAM dan juga ada co-kurikulum. Dari segi kurikulumnya, dia adalah lebih menjurus pada sekolah rendah ni adalah pencapaian UPSR dan juga pentadbiran bilik darjah PBD bagi tahun 5 hingga tahun 1. Bagi tahun 6 UPSR. Dan program-program kecemerlangan untuk tahun 6 dan juga tahun-tahun lain memang kita buatlah mengikut penyelaras masing-masing yang telah kita tetapkan. Dan bagi HAM, aktiviti yang kita buat adalah dia lebih menjurus kepada pembinaan disiplin belajar. Dan juga kita mewujudkan nilai kasih sayang di antara murid, di antara satu sama lain dan juga dengan guru-guru. Di mana ada program sekolah penyayang, program pertandingan kelas tercantik, dan juga kita buat juga anugerah kepada pelajar yang pakaian kemas, kehadiran tertinggi. Dan itu adalah merupakan program di bawah Hal Ehwal Murid yang lebih menjurus kepada melahirkan pelajar yang kata orang berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan dia kata orang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Dan bagi co-kurikulum pula, dia melibat aktiviti sukan, kelab persatuan dan juga unit uniform. Dan ketiga-tiga bidang ni, kalau sukan itu lebih kepada permainan lah. Dan bagi macam sekarang di SK Padang Pia, sukan yang paling menyerlah ialah bola sepak, di mana pasukan kita pernah capai tempat keempat yang kategori. Dan bagi kelab persatuan, kita ada satu kelab yang sangat cemerlang, iaitu kelab Doktor Muda, di mana kelab Doktor Muda ni sangat aktif dan sangat memberi impak kepada pelajar. Dan pencapaian yang terbaik ialah pada tahun 2019 telah menjadi Johan Pengurusan peringkat kebangsaan oleh Cikgu Muhammad Noor yang menguruskan kelab Doktor Muda. Dan untuk persatuan sukan uniform, unit uniform, kita tidaklah ada satu pencapaian yang
memerasakan, tapi pasukan pengakap kita juga turut menghantar wakil untuk perkemahan Jota Jopi yang merupakan level peringkat kebangsaan, dan kita ada wakil. Jadi insyaAllah, maknanya ketiga-tiga bidang itu ada pelajar kita yang berjaya dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Kerana aktiviti cikgu ni terbagi pada tiga. Hal ehwal murid, kurikulum dan co-kurikulum. Dan paling tinggi cikgu sampai ke kebangsaan. Ya, saya. Alhamdulillah. Itu rezeki anak-anak. Berpencapaian tinggi. Ya, saya. Jadi insya-Allah saya akan ajukan soalan yang ketiga. Ya, saya. Apakah perancangan aktiviti yang akan cikgu lakukan? Yang pertama, kita akan meneruskanlah apa yang sedia ada itu, kita akan kekalkan dan kita akan pastikan mencapai level yang sedia ada. Maknanya kalau dah peringkat kebangsaan itu, kita akan pastikan kebangsaan itu dapat dikekalkan. Dan secara detailnya saya minta maaf kan, di sini tak dapat ini, tapi kita juga terlibat dengan sekolah transformasi TS25, di mana banyak lagi aktiviti yang sedang dirangka kerana baru pertama kali kita dipilih, dan sudah tentulah pencapaian kejayaan yang dicapai di sekolah ini perlulah kita tingkatkan lagi di masa-masa, insyaAllah. Jadi terima kasih Ibu. Ya. Soalan ketiga. Kemudian saya nak tanya sedikit berkenaan pengalaman cikgu sebagai pemimpin ataupun guru besar di sekolah ni. Ada tak ataupun apakah masalah dan cabaran yang cikgu hadapi kat sekolah ni? Ataupun apakah rintangan yang pernah cikgu jumpa sepanjang menjadi guru besar di sekolah ni? Rintangan itu dia sentiasa berbeza-beza lah untuk keadaan tempat dan situasi. Tapi yang pertama ialah cabarannya adalah untuk mendapatkan kata kesepakatan atas sesuatu perkara, di mana untuk membuka minda bagi warga sekolah, di kalangan guru, di kalangan ibu bapa, di kalangan murid, tentang sesuatu perkara. Contohnya sekarang sekolah kita terpilih untuk TS25. Jadi sudah tentulah cabarannya adalah untuk memberi kefahaman kepada semua warga sekolah memahami apa itu TS25. Dan kita juga perlu memberi penekanan pemahaman kepada ibu bapa tentang segala aktiviti yang kita buat, supaya ibu bapa faham apakah sebab aktiviti tersebut, peraturan tersebut dibuat adalah untuk kebaikan anak-anak mereka. Jadi cabarannya adalah nak menyatukan pemikiran yang pelbagai ini, nak jadikan satu. Itu cabaran yang paling besar lah. Yang kedua yang saya nampak, kadang-kadang ada setengah di kalangan kita yang dah berada di zon selesa. Jadi bila berada di zon selesa, sudah tentulah merasakan tambahan kerja yang perlu dibuat itu sebagai satu beban. Dan untuk membuka minda kepada pihak-pihak tertentu untuk keluar daripada zon selesa itu, sudah tentulah mempunyai cabarannya. Jadi kalau nak kira cabaran, dia berbeza-beza mengikut situasi yang ada di tempat tersebut. Jadi kalau sini setakat ni alhamdulillah, setelah 3 masuk tahun ke-4 saya berada di sini, suasana dah semakin baik dan kita semakin seronok. Nak melahirkan keseronokan bekerja itu satu cabaran. Bukan semua orang datang kerja merasa keseronokan itu. Yang sebagaimana cikgu nyatakan, antaranya kesepakatan dalam dapat membuka minda, menyatukan pemikiran dan berada di zon selesa. Kalau macam cabaran tersebut, bagaimana
bagaimana cara untuk cikgu mengatasi masalah tersebut? Yang pertama, kita akan selidik apa masalah yang menyebabkan mereka tak faham. Okey. Yang kedua, kita akan menghampirilah, maksudnya mendekati mereka-mereka yang kurang faham tentang apa yang agenda yang kita nak laksanakan, dan insya-Allah lah melalui kaedah dengan kita membuat bengkel, kita membuat penerangan dan juga penyampaian info-info berterusan melalui WhatsApp, misalnya grup sekolah dan sebagainya, benda tu dapat dilaksanakan. Dan yang penting maksudnya hubungan, komunikasi itu adalah penting. Jadi betul cara komunikasi dengan pihak-pihak yang ada, insya-Allah kesepakatan itu akan dapat dicapai. InsyaAllah. Tapi apa yang penting yang cikgu sebut ni komunikasi ya? Komunikasi maksudnya bila kita dapat berkomunikasi dengan baik, maka kita akan dapat saling memahami, dan bila kita saling memahami, insya-Allah kerja buat itu akan lebih mudah. Betul. Jadi info yang baru buat saya ialah komunikasi. Komunikasi itu mudah untuk kita menyenangkan, mendekati dan membina hubungan. Dan hubungan. Baik cikgu. Dengan komunikasi itu kita dapat bina hubungan. Bila kita dapat bina hubungan, kita dapat jalinkan apa-apa saja. Penting hubungan penting. Terima kasih cikgu. Sama. Jadi soalan saya yang terakhir, apakah nasihat saya ingin minta pada nasihat dan pandangan cikgu? Apakah nasihat dan harapan cikgu kepada anak muda yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan? Yang pertama, pemimpin ni sebenarnya dia sangat besar peranan dia, kerana dia akan mencorakkan sesuatu organisasi. Jadi sebagai seorang pemimpin, yang pertama dia perlu berilmu. Ilmu kena ada. Jadi perlu banyak membaca, kena tambahkan pengetahuan dan juga kepakaran sebaik mungkin, kemahiran. Dan yang kedua, dalam memimpin sebuah organisasi sudah tentu banyak cabaran, dan corak kepimpinan itu berbeza-beza mengikut situasi yang ada. Dan yang bagi saya yang penting ialah kita jangan cepat melatah. Bila ada satu perkara, jangan cepat melatah. Kita kena tenang. Bila ada satu isu, kita duduk fikir, beri ruang untuk kita berfikir dan bertindak. Jangan berpegabah, jangan terburu-buru membuat satu keputusan. Dan sudah tentulah, kata orang, contoh terbaik kepimpinan ini tak lain tak bukan ialah baginda kita Rasulullah SAW, yang kita boleh jadi rujukan dalam beliau memimpin kita semua. Jadi nasihat saya, kena cekal semangat, jangan putus asa, dan sabar itu perlu dalam membuat sesuatu benda. Sebab organisasi terdiri daripada berbagai peringkat, berbagai kata orang, dia punya pandangan, maksudnya dari segi asal usul orang yang ada itu berbeza, kan? Jantinanya, umurnya, asal usulnya, semuanya berbeza-beza. Jadi cabarannya sangat besar. Jadi mesti kena sabar, dan perlu ada ilmu. Kena banyak ilmu. Jangan kelulusan semata-mata tidak mencukupi. Jadi ilmu itu kena dapat melalui satu pembacaan, yang kedua melalui komunikasi, hubungan. Kena selalu berdampingan dengan pemimpin-pemimpin yang ada. InsyaAllah ilmu itu kita akan dapat secara langsung dan juga tidak langsung. Tapi kalau kita rasa kita semua betul, susahlah, kan? Kita tidak boleh kata orang the boss is always right. No, kan? Sebab dalam membina sesuatu organisasi, semua orang mempunyai peranan. Dan ibaratnya, kalau bos itu adalah ibu jari,
Yang lain adalah telunjuk di tengah jadi hantu dah kelingking. Saling melengkapi. Dia perlu melengkapi. Kalau hanya bos orang, yang lain tak buat kerja, dia hanya tunjuk best sajalah. Jadi tapi kerja tak buat. Kan? Jadi kita dalam satu organisasi mesti saling melengkapi untuk melaksanakan semua agenda yang ada. Tapi bos itu memimpin untuk bersama-sama, bukan mengarah. Memimpin, membimbing, menunjuk ajar dan bersama-sama. Ada masa kita mengarah, ada masa kita membimbing, ada masa kita bersama. InsyaAllah kalau bersedia untuk jadi pemimpin, yang penting selalu berdoa, ingat pada Allah supaya kita minta petunjuk. Dalam satu dua tindakan kita dalam redanya. Sebab yang paling kita takut ialah kita akan dipertanggungjawabkan di sana nanti. Atas apa yang telah kita buat, kita kena jawab. Jadi kita kena berhati-hati supaya kita tidak menimbulkan rasa kata orang kecil hatinya orang, kita melukakan perasaan orang. Kena ambil kira. Sebab kita nak biarlah semua orang seronok, gembira dalam organisasi kita, insyaAllah. Terima kasih banyak Cikgu atas petunjuk, nasihat, InsyaAllah. pengalaman projek itu. Itu setakat yang ada, yang saya pun bukanlah satu seorang pemimpin yang hebat, yang baik, yang bagus, tetapi sentiasa masih belajar dan sentiasa meningkatkan diri lagi. Sebab belajar ini tak pernah putus. Kita akan terus belajar sampai kita mati. Dan saya haraplah, maksudnya orang muda yang ada sekarang seperti awak yang boleh jadi pemimpin, insyaAllah teruskan, tambah ilmu, ambil pengalaman supaya menjadi pemimpin yang hebat, lebih hebat daripada yang ada sekarang. Selamat maju jaya, insyaAllah. Doakan saya. Ya, saya. Jadi saja setakat ni, Cikgu ada sedikit penambahan ke apa, info lain? Saya rasa itu saja dah memadai. Tapi saya pernah ingat beberapa sekolah yang saya pergi, ada kata-kata yang selalu memberi motivasi kepada kita. Contohnya satu sekolah yang saya pernah duduk dulu mengeluarkan, the more you do, the more you get. Maksudnya lagi banyak kita buat suatu benda, lagi banyak kita menuntut, maksudnya kita akan dapat. Kan? Dan kita juga ada kata-kata yang the more you give, the more you get. What you give, you get back more. Maksudnya itu konsep sedekah. Lagi banyak kita memberi apa yang kita ada, terutamanya ilmu, and dia akan memberi pulangan yang besar kepada kita. Dan ingat, kita besok bila berakhirnya hidup, kita ada 3 perkara saja kita nak bawa. Ilmu yang dipergunakan oleh orang ramai, ilmu yang baik, sedekah amal jariah yang kita beri, dan juga anak yang soleh. Jadi kalau kita seorang pemimpin yang disukai oleh anak buah kita, sudah tentulah dia akan sentiasa mendoakan kita. Bukan hanya anak, tapi di kalangan pekerja juga sentiasa akan doakan kita. Dan sedekah jariah itu maknanya kita jangan keributlah dengan anak buah untuk makan minum dan sebagainya. Itu boleh. Dan insyaAllah rezeki itu tak akan putus. Dan ilmu itu, selagi ada ilmu yang ada boleh dikongsi, kita beri supaya dia berkembang dan dia jadi amal jariah kita untuk kita di akhirat nanti, insyaAllah. Jadi sebut saja, saya minta maaf banyak-banyak kalau ada yang tidak menepati kehendak awak. Tapi saya kira mudah-mudahan awak sukses lah. Terima kasih banyak kerana sudi memilih saya yang tak seberapa ni lah untuk saya sepatutnya terima kasih sebab Cikgu sudi menerima orang. Ya, insyaAllah selagi boleh, insyaAllah. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya. Jumpa lagi. Sama.